Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok bab 3, model pengurusan konflik Thomas Kilmann. So, model ni boleh dikatakan daripada perspektif barat. Okay, model ni kita ada 5, persaingan, pemufakatan, kompromi, pengelakan dan penyesuaian. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris nanti ada istilah lain lah. Okay, kalau persaingan dipanggil competing. Kalau kerjasama dipanggil collaborate. Kerjasama ni ada banyak istilah kalau dalam bahasa Melayu. Kolaborasi, kerjasama, permufakatan, so tu dikira collaborate lah. Okay, kompromi adalah compromising, avoiding adalah mengelak, pengelakan, accommodating adalah penyesuaian. Okay, so model Thomas Kilmann ni, okay, 5 gaya pengurusan konflik Thomas dan Kilmann berasal daripada 2 dimension. 2 dimensi lah, iaitu kooperatif dan asertif. So kalau kita tengok slide ni, kita ada unsur kooperatif, dimension kooperatif dan juga asertif. Okay, so kalau asertif, kalau dekat atas ni asertif dia tinggi. Kalau ikut graf ni, bawah unasertif lah, maksudnya rendah. So semakin rendah menaik jadi tinggi. Sama juga dengan kooperatif. Daripada rendah ke juga tinggi, kerjasama yang tinggi, kooperatif tinggi. Okay, so kedudukan 5 gaya ni sebenarnya adalah ada signifikannya lah. Okay, so sebab tu disusun macam ni. Okay, kalau competing, kita bersaing. Okay, gaya bersaing ni adalah kita memilih untuk tidak memberi kerjasama, tidak menjaga hubungan, tetapi kita mementingkan menjaga kehendak sendiri. So asertif tinggi, kooperatif dia rendah kan. So dia duduk kat sini. Kalau collaborating, kooperatif tinggi, kerjasama tinggi, dia nak menjaga hubungan juga dan juga dia adalah asertif. Asertif ni maksudnya dia cuba mencapai matlamat juga. Matlamat kehendak sendiri. So kompromi pula adalah tahap kooperatif dia sederhana, asertif pun sederhana, sebab tu dia duduk di sini. Kalau avoiding, mengelak, dia tidak memberi kerjasama dan juga dia tidak asertif, mencapai matlamat rendah. Kalau accommodate pula, dia cuba memberi kerjasama sepenuhnya, menjaga hubungan dengan orang lain, tetapi dia tidak asertif, tidak mencapai matlamat sendiri. Okay, so model Thomas Kilmann ni asalnya adalah kooperatif dan asertif. Okay, kooperatif tu adalah bila kita nak selesaikan satu masalah, kita perlu ada nak jaga hubungan dengan orang lain, tu matlamat kita. Dalam masa yang sama juga kita nak capai matlamat kita kan. Bila kita nak cuba selesaikan konflik, ada 2 benda yang kita pentingkan. 2 benda yang kita pentingkan iaitu asertif dan juga kooperatif. Kita perlu capai matlamat kita dan juga dalam masa yang sama kita berusaha untuk jaga hati orang lain. Kita tak naklah selepas konflik tu hubungan kita terjejas. Okay, sebab tu model ini telah dikembangkan oleh Kenneth Thomas dan Ralph Kilmann. Okay, terdapat 5 strategi atau teknik yang boleh kita guna dalam menyelesaikan konflik, seperti yang kita tunjukkan dalam rajah atas lah. Okay, so ada 5 strategi, iaitu persaingan, pemufakatan, kompromi, pengelakan dan penyesuaian lah. So 5 gaya tadi kalau kita tengok, dia asalnya daripada 2 dimension lah, kerana asertif dan juga kerana untuk kooperatif tadi. Okay, so sebab itulah dia duduk dekat tempat-tempat ni lah. Okay, so kita nak cakap kalau kita competing, macam saya terang tadi lah, kalau kita memilih persaingan, biasanya kita bukan berniat untuk jaga hati orang lain, tapi kita lebih kepada kehendak sendiri. Dan ia tak salah untuk kita memilih untuk bersaing jika bergantung kepada kita punya situasi lah. Okay, contoh kita compete kerana kita nak dapatkan hak kita kan, nak lawan di mahkamah. Yang tu kita memang susah untuk kita jaga juga hati orang lain, sebab kan kita perlu menang. Dekat situ bila kita bersaing, kita perlu pentingkan matlamat sendiri dulu. Okay, dan hubungan tu dia bukan matlamat utama lah. Maksudnya kita bukan berniat untuk jaga hati orang lain. Sebab biasanya persaingan memang tak berniat untuk menjaga hubungan. Sepatutnya lah, sebab bila bersaing ni akan ada orang menang, ada orang kalah. Jadi menjaga hubungan bukanlah matlamat utama kita.
Tapi yang paling penting adalah memenangilah, mendapat apa yang kita nak. Macam contoh kita nak rebut tender, kita nak dapatkan kita nak menang pilihan raya ke, kita nak menang perdebatan, kita nak berebut, kita nak dapatkan hak kita kan, hak tanah ke. Okay, benda-benda tu semua perlu bersaing. Okay, so situasi bersaing ni tak semestinya salah lah. Tak semestinya kita perlu sentiasa bekerjasama. Kerjasama pula adalah cara yang paling mudah lah sepatutnya. Bukan paling mudah, paling baik. Tetapi tak semua konflik kita perlu guna gaya kerjasama kan. Tapi yang sebaiknya bila kita guna cara kerjasama, kita menjaga hubungan dengan orang lain dan hasilnya juga kita mendapat apa yang kita nak. Contoh kerjasama yang bagus adalah kedua-dua syarikat ni berkonflik untuk adakan satu program dan akhirnya mereka bincang-bincang dan mereka berjaya bekerjasama dan sehinggalah mereka berjaya capai apa yang mereka nak dalam masa yang sama, mereka sama-sama dapat jaga hubungan antara dua syarikat. Itu kerjasama. Okay, seterusnya kalau kompromi ni nanti kita akan tengok yang detail. Kompromi adalah kita cuba memenangkan keinginan orang lain, kan, jaga hubungan dan juga kita cuba capai matlamat kita. Namun kompromi ni dia bukan mencapai sepenuhnya apa yang kita nak. Okay, contohnya kalau kita nakkan sesuatu, kita mungkin dapat separuh daripada tu. Sebab kita adalah kombinasi kehendak kedua-dua pihak. Okay, maksudnya kita cuba tolak ansur sampai kita berjaya buat sesuatu perkara bersama lah. Dan mungkin hasil akhir tak sebiji macam apa yang kita harapkan, tetapi akhirnya dia menang-menang sebab kita dapat jaga hubungan dan juga kita dapat capai apa matlamat kita, walaupun ia mungkin bukan kehendak kita yang sepenuhnya lah seperti yang asal. Mungkin ada perubahan sebab ia adalah percantuman kehendak antara dua pihak. Okay, kalau avoiding pula, dia ada situasi yang kita mungkin memilih untuk mengelak. Jadi bila avoid, kita mungkin tidak memberi kerjasama pada orang lain dan dalam masa yang sama juga kita biasanya bila kita mengelak, kita pun tak dapat apa yang kita nak. Contohlah orang kata, okay, siapa nak berbincang? Kita nak bincang bahagi tugas. Jadi bila kita mengelak, kita mungkin tak dapat apa yang kita nak, bahagian yang kita nak. Dan juga kita juga tak membantu orang lain. Bila kita mengelak, maksudnya orang tak dapat nak tanya kita, tak dapat nak bincang dengan kita, dan juga mungkin orang akan bagi je apa bahagian kerja yang kita mungkin tak suka sebab kita mengelak. Okay, tapi ada keadaan-keadaan yang sesuai mengelak. Contohnya konflik tu tak berapa besar, contohnya kita nak elakkan konflik kan, sebab ada keadaan yang kadang-kadang bila kita berhadapan ataupun kita lawan dia menjadi lebih buruk. Jadi kita pun pilih elak. Tapi mengelak ni sesuai pada isu yang tak berapa penting. Kalau isu tu penting, susahlah kita kalau kita mengelak. Maksudnya kita yang rugi. Biasanya bila kita mengelak, kita tak selesaikan masalah. Tapi ada situasi yang sesuai untuk mengelak. Contohnya ada isu-isu kontroversi, ada keadaan yang kita terdesak, yang kita tak boleh nak jawab dan kita terpaksa biarkan keadaan tu. Okay. Seterusnya, accommodate adalah orang yang memilih untuk memberi kerjasama sepenuhnya, menjaga hati orang lain, tetapi kemungkinan dia tidak asertif. Biasanya sebab dia memenuhi kehendak orang lain dan kadang-kadang kehendaknya adalah terjejas. Biasanya orang yang memilih penyesuaian ni adalah dia memang lebih nak jaga hubungan daripada matlamat dia sendiri. Mungkin ada situasi-situasi yang bergantung lah yang kenapa dia gunakan penyesuaian. Contohnya dalam syarikat yang besar, okay, jadi ada banyak pekerja dan dia fikir untuk menjaga keharmonian syarikat, dia rasa baik dia bersetuju walaupun sebenarnya dia mungkin tak berapa setuju, tapi dia akan ikut kehendak orang lain, kehendak majoriti. Okay, sebab dia fikir dia lebih mengutamakan pencapaian syarikat. Nanti kita tengok satu-satu kenapa keadaan yang sesuai untuk setiap situasi ni. Okay, yang pertama adalah persaingan. Okay, persaingan biasanya kita guna untuk kalahkan pihak lawan dan kita nak wujudkan situasi menang kalah. Okay, maksudnya sebab dua-dua pihak yang konflik ni dia bersaing untuk mencapai matlamat masing-masing. Okay, yang seterusnya
Okey, yang seterusnya dalam strategi persaingan, okey, kita tujuan kita adalah untuk mengalahkan pihak lain. Okey, jadi kita bersainglah untuk capai matlamat. Jadi dalam keadaan persaingan biasanya kita tak pentingkan perpaduan tapi kita lebih mengutamakan pencapaian matlamat. Okey. So teknik ni kita guna untuk biasanya jaga status. Contohnya bos, okey, majikan yang jaga status. Okey, ataupun untuk buat keputusan yang cepat dan tegas ataupun bila kita berada dalam krisis. Maksudnya dia bergantunglah bila persaingan ni kita guna bila kita nak buat keputusan cepat. Kita tak boleh nak tanya semua orang. So kita terpaksa menangkan kehendak kita dan kita pun terpaksalah kita keadaan ni tak pentingkan perpaduan lah. Okey. Jadi contoh kita juga sebagai bos, kita nak kena buat keputusan yang cepat dalam krisis. Okey. Apa lagi situasi yang sesuai untuk persaingan? Dia boleh memudahkan juga situasi dan kehendak bila seorang manusia ni tak nak betul ansur. Maksudnya ada situasi yang kita kena bertengkar kan. Ada kalanya tindakan yang tak popular diperlukan. Contoh mengambil tindakan disiplin kat atas pekerja kan. Contohnya kita tak perlu nak jaga hati semua orang lah. Kalau dalam keadaan ni kita perlu ada pihak yang melanggar disiplin. Okey, jadi hak kita sebagai majikan kita boleh lawan dia dengan mengambil tindakan disiplin. Kita boleh juga potong gaji kan, kuat-kuasakan undang-undang. Ataupun bila kita tahu kita berada di pihak yang benar ataupun menentang individu yang mengambil kesempatan ke atas kita. Maksudnya hak kita lah. Contoh kita punya tanah kan, kita punya harta dan sebagainya, kita patut lawan lah. Ataupun ada orang berhutang dengan kita dan tak bayar. Jadi kita kenalah guna persaingan. Persaingan boleh digunakan untuk mempertahankan hak sendiri atau untuk kita memenangi keputusan ataupun satu perbalahan ataupun posisi kita nakkan jawatan tu. Jadi kita kena bersaing. Okay. So persaingan ni boleh jadi ada banyak cara. Tak semestinya kita bergaduh kan. Tak semestinya kita boleh guna cara ambil tindakan undang-undang. Kita boleh report pada orang atasan. Ambil tindakan berlawan ni boleh jadi banyak cara lah. Maksudnya kita filekan saman di mahkamah. Itu semua adalah kaedah persaingan. Okay. So bila bersaing, kita kena guna kreativiti lah apa gaya bersaing kita nak guna. Okay. Bila kita pilih bersaing, keputusannya adalah muktamad. Kan. Maksudnya orang dah tak boleh bantah lah kan. Biasanya bila kita lawan perlumbaan, lumba lari ke, bila kita bersaing, dia dah tak ada orang boleh bantah lagi keputusan tu. Keputusan tu adalah muktamad. Okay, so senanglah bila kita lawan, yang dapat, yang tak dapat kalah lah. Okay, yang menang, yang kalah. Itu yang senang tentang persaingan lah. Macam kat mahkamah juga senang. Bila kita lawan, kita dah tahu dah siapa betul, siapa salah. Siapa dapat, siapa tak dapat. So dia fix. Kelemahannya adalah penyelewengan kuasa. Maksudnya kalau ada pihak-pihak yang berkuasa dan dia pegang kuasa, jadi bila digunakan persaingan ni kepada orang yang dia salah guna kuasa, so boleh jadi penyelewengan lah kepada pekerja yang lemah dan sebagainya. Serta kalau kita guna persaingan ni, kita mungkin tak menerima pandangan orang lain. Kita rasa macam kita betul lah kan. Sebab kita nak menangkan fakta kita yakin dengan diri kita sendiri dan mungkin kita tak terima pula pandangan orang lain kan. Okay. Dan itu kelebihan persaingan senang lah. Ada orang menang, ada orang kalah. So dia mudah, simple. Okay. Jadi kalau kelemahannya tadilah dia tak terima pandangan orang lain, so dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Okay. Seterusnya pengelakan. Pengelakan ni adalah gaya di mana kita cuba memendamkan ataupun kita tidak mengendahkan konflik untuk sementara waktu. Ada kalanya kita guna sebab kita nak mengumpul maklumat ataupun menganalisis masalah. Maksudnya kita tak tahu apa nak buat. Jadi kita cuba. Boleh juga guna seseorang yang guna pengelakan ni biasanya orang yang pasif, yang dia tak asertif. Dia tak mendesak dan juga dia tak nak kerjasama. Ada juga orang yang jenis pendiam, so dia mengelak. Dia tak asertif lah. Maksudnya dia tak berusaha untuk capai kehendak dia. Kadang-kadang dia suka something, dia diam. Jadi ada juga kadang-kadang kita nak elak daripada perbalahan kerana kita punya perpaduan pasukan rendah. So kita pun tak nak. Kita malas nak beri komitmen.
Sebab masing-masing pun tak ada keinginan mencapai matlamat. Okay, jadi biasanya kalau mengelak ni kalah-kalah, pihak A kalah, pihak B pun kalah sebab bila kita tak bagi sama, A tak dapat apa yang dia nak, kita pun tak dapat apa yang kita nak. Jadi boleh jadi potensi ke arah perbalahan ataupun pergaduhan. Okay, jadi sebab biasanya gaya pengelakan ni dia tak menguntungkan mana-mana pihak lah. Cumanya ada juga kadang-kadang bila kita mengelak, kita boleh meredakan perasaan orang lain. Contohlah kita kita tahu kita tengah tegang dengan kawan kita dan kita tak boleh nak berhadapan dengan dia, jadi kita pun cuba elak berjumpa. Jadi mungkin kadang-kadang pengelakan ni sesuai pada situasi tersebut, sebab bila kita confront kawan tu pun mungkin kawan tu tak bersedia nak terima, ataupun kita tahu kawan tu sejenis orang yang tak boleh terima teguran. Jadi kita cuba elak dulu, dan mungkin kadang-kadang nampak okey walaupun sebenarnya masalah tak selesai. Okay, ataupun dalam keadaan seseorang mungkin mendapati dia tak ada peluang untuk memuaskan keinginan dia. Okay, kaedah ini juga digunakan bagi situasi orang yang tidak ingin memenangkan keinginan sendiri ataupun orang lain. Maksudnya dia tak kisahlah, dia tak dapat pun tak apa, dan orang lain tak dapat pun dia tak kisah. So dia biar je lah. Jadi biasanya orang yang mengelak ni adalah orang yang dia tak nak terlibat dengan konflik, kan? Dia tak nak berdepan lah. Okay, bila kita sesuai, biasanya kita guna kaedah pengelakan, biasanya sesuai jika masalah itu bukan benda penting, kan? Dan masalah yang timbul ni tak akan beri kesan buruk terhadap perkara lain. Contohlah macam kita bergaduh, kita macam nampak berkonflik dengan kawan kita tentang isu pergaduhan kecil lah. Jadi benda tu kita tahu dia tak akan efek benda lain, kan? Nanti kita okey lah, so kita pun elak je. So mungkin esok hari masalah tu tak dibincangkan tetapi nampak okey. Okay? So mungkin juga benda-benda yang kita rasa tak penting mungkin tak apalah, kan? Tapi kalau hal-hal yang penting, hal-hal besar, contohlah orang pinjam duit kita yang banyak, kan, tapi kita biar saja ataupun kita elak, benda tu tak baik lah sebenarnya, sebab perkara tu penting, kita patut minta lah ataupun berdepan dengan masalah tersebut. Ataupun kita nak mengelak atau menamatkan konfrontasi. Okay, so kadang-kadang kita tahu yang kalau kita berdepan, mungkin kita akan rosakkan hubungan. Okay, jadi kita pun cuba mengelak. Okay, so kita pun mendiamkan dirilah supaya kita tak nak keadaan tu nampak lebih buruk. Okay, so biasanya bila pengelakan ni orang nampak macam tak ada masalah, sebenarnya masalah tak selesai. Yang ketiga, dalam keadaan terdesak. Contohnya kalau kita tengok macam artis, kan, dia ada buat kontroversi, so dia pun sebenarnya memang salah, tapi dia pun rasa dia tak sesuai untuk berdepan dengan netizen ke media sebab dia memang buat salah tu, kan. Jadi dalam keadaan terdesak adalah baik dia mengelak supaya keadaan tu reda dan akhirnya kita dapatlah menyelesaikan masalah tersebut. Maksudnya masalah tu hanya sesuai bila kita mengelak, kan, supaya kita tak nampak lah, okay, membuat kenyataan yang lagi tak wajar dan sebagainya. Jadi sebenarnya langkah macam ni memberi ruang persediaan yang lebih luas kepada pihak-pihak yang berkonflik tu lah. Okay, ataupun kadang-kadang kita terdesak sebab kita tak ada maklumat, kita pun tak tahu nak buat apa, better kita mengelak. Okay, cumanya mengelak ni ada satu poinnya lah, kekalkan hubungan baik. Maksudnya kita nampak macam tak ada masalah, dan nampak macam depan-depan tak ada masalah, sebenarnya kita ada masalah, tapi nampak macam kita dengan kawan lah, kan, kita tahu kita tak suka kat dia punya perangai satu benda dan kita hampir berkonflik, namun kita elak. Jadi akhirnya kita nampak macam hubungan kita tak ada nampak bergaduh, tapi sebenarnya masalah still tak selesai. So kekurangannya still kita tidak berusaha menyelesaikan konflik, kita tak dapatlah apa yang kita nak. Okay, sebab kita tak berjaya nak bagi tahu dia apa yang kita tak suka, dan keadaan mungkin berulang. Wujud situasi kalah-kalah tu confirm lah. Kita tak dapat apa-apa, kawan tu pun tak dapat apa-apa. Timbul prasangka. Maksudnya masing-masing ada rasa tak puas hati, tak jelas, kan. Adakah dia ni sebenarnya tak suka kita ke, suka ke, kita tak tahu. Sebab bila kita mengelak ni kita tak dapat lah yang sebenarnya. Okay, dan juga kadang-kadang bila kita berterusan mengelak, memang hubungan kita mungkin boleh terjejas.
Dan seterusnya nama baik boleh terjejas. Macam kes artis tadi lah, kalau kadang bila kita tak jawab isu tu pun orang akan nampak kita ni memang kita tak dapat lah nak bersihkan nama baik kita. So nama baik kita mungkin boleh terjejas. Tapi tu macam saya cakap, maksudnya ada keadaan yang memang sesuai mengelak. Sebab kaedah lain dah tak sesuai dah. Jadi mengelak ni boleh jadi salah satu alternatif kita walaupun kita nampak macam tak berapa bagus. Tapi dia bergantung pada situasi. Okey, yang seterusnya adalah kompromi. Okey, kompromi adalah teknik yang menggunakan arbitrasi rundingan dan tawar-menawar. Okey, strategi ini beri faedah kepada kedua-dua pihak yang berkonflik daripada penyelesaian yang dilakukan. So bila kita kompromi, macam saya tunjuk dalam gambar tadi, kompromi ni dia capai sederhana. Maksudnya asertif dia sederhana, kooperatif pun sederhana. So situasinya kompromi ni menang-menang sebenarnya last kali. Tetapi kita tengok kompromi ni dia tidak menang sepenuhnya. Okay, so kita kata kombinasi kehendak dua pihak. Maksudnya dua-dua orang otter sampai jadi. So biasanya keputusan akhir di luar jangkaan ataupun kehendak kedua pihak. Kedua-dua pihak terpaksa bertolak ansur dan mengorbankan kepentingan masing-masing untuk terima faedah bersama yang telah disetujui. Macam saya beri contoh hari tu, jurujual, okay, jurujual nak jual baju dan pembeli juga nak beli baju. Pembeli ni dia nak beli dengan harga yang murah. Tapi dia tawarkan macam tu, dia kata dia nak, boleh tak tolong kurangkan, saya nak beli, boleh tak kurangkan harga, kurang RM5. Lepas tu penjual pun fikir kalau nak kurang awak kena beli 2, saya boleh bagi kurang. So kat situ ada I win part dan I lose part sebab masing-masing cuba kompromi. Kita tawar menawar kan. So kat situ awak kena ambil kira di mana part menangnya, kat mana part kalah bagi penjual dan mana juga part menang dan kalah bagi pembeli. Kalau kita nak pasti, kalau kita tak nak tersalah faham macam mana teknik kompromi, kita kena kenal pasti. Bila kita kompromi, kena ada sesuatu yang kita korbankan. Dan juga syarat kedua, kompromi kita mesti ada dua-dua pihak mesti berkorban. Okay, so maksudnya pembeli ada pengorbanan dia, penjual pun ada pengorbanan. Dia kena ada part, satu menang, satu kalah. Pembeli pun sama. So kamu kena tengok lah. Kalau ada kat situ, itu kompromi. Kalau satu orang je yang berkorban, itu bukan kompromi lah. Itu maksudnya mengalah lah. Orang yang berkorban, dia mengalah lah. Okay. So, contoh kompromi tadi, penjual tadi dia menang dekat, dia menang sebab dia dapat jual 2 baju. Okay. Tapi yang kalahnya adalah dia terpaksa turunkan harga sikit untuk satu harga, satu baju tu. Yang bagi pembeli pula, dia tadi sebenarnya nak beli satu baju je, tapi akhirnya keputusan dia terpaksa beli 2. Tapi untungnya dia dapat harga yang murah sikit. So dia dapat 2 baju. So kat situ adalah kalah menang. So akhirnya kalau kita tengok memang di luar jangkaan lah. Tapi still menang-menang sebab masing-masing dapat berjual beli. Tapi kalau penjual tadi tiba-tiba dia tak nak, pembeli dah pujuk, penjual tak nak, itu namanya persaingan lah. Maksudnya dua-dua cuba pujuk tapi akhirnya penjual nak menang juga. So masing-masing ada kalah menang lah kat situ kan. Tak tahulah siapa yang kalah, siapa yang menang. Sebab mereka tak nak bertolak ansur. Okey, di mana situasi yang sesuai kompromi, biasanya isu-isu kompleks dan kritikal ataupun wujud pemilihan kaedah penyelesaian yang berlainan. Maksudnya kita ada kaedah yang lain, jadi kita kena cuba kompromi supaya still kita dapat capai kata putus yang bersama walaupun kita ada benda-benda yang kita berubah ataupun isu-isu yang kompleks yang kritikal lah biasanya. Tapi saya bagi contoh mudah, kompromi, contohlah kita dengan kawan nak pergi membeli belah, tapi sebenarnya tujuan asal kita nak beli kat satu kedai ni, tetapi kawan kita pula kata dan kita nak ajak kawan kita teman. So kawan ni pula kata kalau dia teman, dia nak pergi pasar raya yang ni, bukan pasar raya yang kita nak. So kat situ ada untung rugi, maksudnya kita cuba kompromi juga. Maksudnya kawan tu dapat pergi tempat yang dia nak tapi dia kena temankan kita. Kalau kita juga, kita
dapat orang teman tapi mungkin kita terpaksa ubah sikit pasal raya mana nak pergi. So kat situ contohnya lah, ada banyak lagi perkara yang kita boleh kompromi. Contoh macam pelancong kan, dia nak pergi tempat yang tak ada dalam senarai kan, tapi pemandu pelancong tadi cuba tawarkan kepada dia, cuba kompromi, kata okey kalau encik nak juga encik kena bayar lebih, so nanti di luar waktu dia akan bawa. So kat situ adalah kompromi lah. Okey, seterusnya kita tengok apa kelebihan dan kekurangan kompromi. Kelebihan dia, kompromi adalah kita pantas dalam menyelesaikan konflik sebab kita tak perlu perbincangan yang lama untuk dapatkan satu kata putus. Maksudnya kita cuba tawar menawar ataupun bertolak ansur. Dan juga kelebihannya kita masih dapat mengekalkan persahabatan sebab kehendak masing-masing cuba mencapai kerjasama lah kan. Kekurangannya boleh membawa kepada keputusan sebaliknya sebab kompromi ni dia bukan sebiji mencapai yang kita nak. Dua-duanya ada alteration, alter lah, maksudnya kat dua-dua tempat tu kita ada tolak ansur. Jadi dia dah tak seperti apa kehendak asal. Jadi kat situ boleh jadi tu yang turun kepada sikap tidak telus kan. Maksudnya boleh jadi mungkin mula-mula kawan kita tu janji macam ni, lepas tu bila sampai dia tak buat apa yang dia janji. So boleh jadi tak telus lah. Okay. Dan seterusnya juga yang tak best pada kompromi adalah kita tak dapat sepenuhnya apa yang kita nak. Walaupun dalam keadaan menang-menang tapi masihlah mungkin benda asal yang kita betul-betul nak tu tak sepenuhnya semua dapat. Tapi kompromi ni sebenarnya adalah satu cara yang terbaik juga sebab kita cuba memenuhi keinginan orang lain, dalam masa yang sama kita juga menjaga hati orang lain. So tengah-tengah lah kan, kita juga masih dapat apa yang kita nak. Okay. So kompromi boleh tengok banyak lagi kaedah, kena bagi contoh lah. Contoh dia tu boleh ikut kreativiti masing-masing. So penyesuaian pula yang keempat. Okay, penyesuaian adalah strategi yang biasanya bermatlamat untuk menjaga hubungan dan kedudukan. Maksudnya kita nak jaga hubungan dengan orang lain. So macam dekat pejabat kita tak nak nampak bergaduh. Kita nak nampak macam kita ni orang yang selalu bagi kerjasama kan. Jadi dan juga kita nak dapatkan kerjasama dan selesaikan konflik dengan cepat, mungkin kita memilih penyesuaian. Penyesuaian dalam erti kata lain adalah mengalah lah. Okay, so setengah ahli kumpulan akan mengalah kepada pihak yang lebih dominan kerana kita mementingkan perpaduan kumpulan tu. Sebab kita harmoni dan kestabilan tu menjadi lebih penting berbanding kehendak kita. So teknik ni biasanya memang memuaskan sebelah pihak je. Biasanya digunakan oleh majikan yang berkuasa lah. Maksudnya biasanya kita tak nak bergaduh ataupun nampak tak harmoni, kita pun setuju je kepada orang-orang yang berkuasa kan. Sebab kita pentingkan nampak harmoni. Situasi penyesuaian, situasi orang yang pilih mengalah ni, biasanya kalau kita nak mengalah, isu tu bukan isu penting. Tak sesuai lah kita mengalah benda yang penting. Contohnya hal tanah kan, janganlah kita mengalah hal harta kita sendiri ke ataupun isu orang ambil kesempatan kepada kita. Tapi kalau dalam syarikat yang kita ni orang baru dan pendapat kita tu kalau tak buat pun tak apa walaupun kita tak setuju. Tapi kita bolehlah guna mengalah ni kan sebab isu tu tak berapa penting. Kalau kita bergaduh pun dia tak adalah macam kalau kita tak dapat pun tak adalah penting sangat kan. Maksudnya contoh pasal keputusan syarikat. Kadang kita rasa keputusan kita bagus tapi kita lebih rela biarkan keputusan majoriti, keputusan orang yang dominan. Okay, so kita mengalah adalah pada isu yang bukan isu penting lah sepatutnya. Okay, dan juga kita nak kekalkan kestabilan dan keharmonian. Kita tak nak nampak bergaduh ataupun tak nampak konflik. Dan juga sesuai bila kita tak mengalami sebarang kerugian. Jangan mengalah bila kita boleh rugi. Contohnya macam isu-isu saya kata tadi, orang pinjam duit, lepas tu kita pun mengalah, dia tak bayar tak apa, jadi kita rugilah ataupun harta kita. Dan sepatutnya kita lah pilih persaingan tapi kita pilih mengalah. Tu pun tak sesuai. Jadi pilih untuk isu yang kita tak ada kerugian lah.
Okay, so kelebihan mengalah ni sebenarnya belajar kita ni boleh belajar daripada kesilapan. Yang kedua, kita boleh dapat kredit sosial. Maksudnya orang yang mengalah ni tak semestinya nampak lemah. Tapi sebenarnya bila kita mengalah, kita boleh dapat kredit. Kredit sosial tu maksudnya dari sudut sosial masyarakat. Orang nampak kita ni seorang kredit. Yang kredit pada kita adalah orang nampak kita ni seorang yang hati lembut, seorang yang baik kan, sebab kita cuba memenuhi keperluan orang lain, kita banyak mengalah, kita nampak tolak ansur lah, nampak bagus. So mungkin kredit sosial yang kita boleh dapat, kita disukai orang ramai, kita mudah naik jawatan, kita disukai oleh setiap orang kan. Kalau orang bagi kerja, kita pula terima. Mungkin sebab kita tak nak nampak kontroversi. Tapi kekurangannya boleh jadi tanggapan negatif, maksudnya orang nampak kita ni lemah, nampak kita ni macam tak berani kan. Ikutlah, kadang-kadang memang ada tanggapan yang baik, tapi tanggapan yang negatif mungkin juga ada kan, nampak kita ni tak boleh nak menolak. Dan boleh jadi hilang motivasi bila kita selalu sangat mengalah. Maksudnya ada hal-hal yang banyak perkara kita banyak mengalah dan mungkin kita boleh hilang motivasi. Dan juga boleh jadi ada orang yang salah guna kuasa lah kerana kita selalu mengalah kan. So boleh buatkan orang ambil kesempatan lah. Okay. So last sekali, kolaborasi. Kolaborasi adalah strategi terakhir biasanya pemuafakatan, nama lain dia kolaborasi, kerjasama, pakatan, integrasi. So dalam teknik ni kedua-dua pihak mencapai matlamat dalam situasi menang-menang. Collaborate memang akhirnya menang-menang. So masing-masing kena tolak ansur dan menjaga matlamat dan perpaduan semua orang. So lamalah nak buat kolaborasi ni sebab kita kena ambil semua pandangan, semua perspektif dan juga kita mementingkan pelibatan semua orang. So maksudnya semua orang bekerja dengan tanggungjawab dan masing-masing cuba menjaga hubungan setiap orang yang kita kerjasama tu. So tak mudah lah. Kerjasama, kolaborasi ni maksudnya kita tak perlu korbankan apa-apa tapi kita cuba bincang sampai habis, sampai kita berjaya buat apa yang kita nak buat tu. Itu kolaborasi. So biasanya kalau kes-kes konflik, jangan pilih kolaborasi, pilih kaedah lain dulu. Sebab biasanya kolaborasi ni adalah kaedah yang memang paling mudah. Tapi biasanya tak semua keadaan kita sesuai guna kolaborasi kerjasama. Okay, kelebihan dia memang harmoni kan, sebab kita jaga hati orang lain, dalam masa yang sama kita juga mencapai matlamat kita. Tapi kekurangannya bagi masa sebab kita nak dapatkan persetujuan yang betul-betul tanpa kita korbankan apa-apa. So memang ambil masa yang banyak dan juga susah nak dapatkan khidmat perantara. Macam contoh kerjasama antara dua syarikat yang besar kan, sebab masing-masing kena bincang sampai betul-betul setuju. Dia bukan masa yang sekejap lah. Okay, so kesimpulannya setiap gaya ni semua kita boleh gunalah kita, dan mungkin kita juga dah guna semua gaya Thomas Kilmann ni. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Dan sebenarnya tak ada gaya yang ideal ataupun terbaik. Okay, sebenarnya tak ada satu gaya pun baik ke tak baik kan. Sebenarnya semua gaya ni dia ada, semua gaya yang kita belajar ni sebenarnya dia ada pro and contra dia. So sepatutnya kamu kena faham betul-betul 5 gaya ni. So bila kita faham, kita akan guna pada saat yang tepat, masa yang tepat. So maksudnya bergantung pada situasi konflik. Walaupun macam tadi saya kata, mengalah tadi yang tak bagus dia adalah kalah-kalah. Tapi kadang-kadang ada situasi yang memang kita sesuai, bukan mengalah, mengelak. Mengelak tadi mungkin ada masa kita sesuai untuk mengelak. Okay, so sebab walaupun nampak kalah-kalah tapi ikut pada situasi. Sebab itulah bila nanti kamu buat kes, kamu kena tengok situasi tu betul-betul dan beri reason kenapalah. Sebab setiap gaya tadi kita ada situasi yang sesuai. Okay, kenapa kita pilih kompromi, dah bincang dah kenapa. So sesuaikanlah. Okay, so nak kata contoh-contoh tadi saya dah bagi. Okay, tapi nanti kita akan bincang lagi lah contoh-contoh yang ada. Okay, supaya kamu lebih nampak lah apa penggunaan kompromi di mana, pengelakan di mana, penyesuaian kat mana. Okay, so tu saja. Sekian, terima kasih. Attendance, saya akan bagi latihan. Okay, jadi kena jawab betul-betul latihan tu. Dan attendance diambil daripada
jawapan latihan tadilah. Kalau jawapan tu salah, saya akan anggap tak hadir lah. Okay. So pastikan jawab betul-betul. Okay. So kod kehadiran adalah ABCD. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.